Subhanallah, Alhamdulillah. Cubaan suara. Subhanallah, boleh respon ke? Suara saya jelas ke tidak? Cuba Kak Na cakap. Kak Na pula cakap. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengar tak suara Kak Na ya? Okey ya? Saya bagikan rumah kasih. Subhanallah, Alhamdulillah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sekarang sedang berada di sebuah rumah bersama dengan seorang wanita, seorang ibu yang dipanggil sebagai Kak Na, dan di sebelah saya pula adik saya, Aisyah binti Harun. Adik-beradik lah ni, walaupun nampak dia macam kakak saya, tapi dia adik saya. Oh, dia cubit saya sekarang. Okey, Masya Allah. Dah buka, dah tak dibuka je lah Aisyah. Dia nak suka. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, sebenarnya dah lama saya dengar cerita ataupun saya diberitahu oleh adik saya tentang keluarga ini. Keluarga ini memiliki 8 orang anak dan ayahnya mencari rezeki daripada sumber rezeki pemandu teksi. Manakala ibunya, Kak Na ni, ibu yang hebat ni, ibu yang kuat ni, daripada perniagaan menjual popcorn. Namun kesan daripada PKP, kita tahu suami dalam keadaan kesihatan yang tidak stabil kan, kurang sihat, ditambah pula dengan PKP, maka pelanggan untuk teksi sangat susah, sangat jarang. Kita faham sebab masyarakat kita ambil langkah berjaga-jaga. Teksi berkongsi dengan orang yang kita tidak kenali. Kemudian, Masya Allah, sama juga dengan perniagaan popcorn yang keluarga ini cuba usahakan sekian lama. Bila dulu banyak tempahan jualan popcorn mereka daripada sumber tempahan kenduri kahwin kan Kak Na, majlis-majlis. Sekarang majlis kenduri kahwin pun dalam keadaan kecil-kecilan, jadi automatik dua sumber pendapatan ini terjejas. Mereka mempunyai 8 orang anak, dan daripada adik saya Aisyah ni, Aisyah tengok sikit muka Aisyah. Daripada adik saya Aisyah ni memang siapa nama? Saya Aisyah. Duduk berdekatan dengan rumah Kak Na ni. Jadi saya ni sangat mengenalilah Kak Na ni dan tahu kesusahan dia. Okey. Apa lagi yang Aisyah tahu tentang Kak Na? Minta maaf ya, rasa nak tergelak sebab dengan adik. Okey, Puan Aisyah. Okey. Ya. Subhanallah, apa peribadi yang Puan Aisyah tahu tentang Kak Na? Okey, saya kenal dia ni seorang yang saya panggil report lah kepada kakak saya ni untuk sama-sama bantu keluarga Kak Na ni. Banyaklah sebelum ni Kak Na lama dah cerita kat saya, rumah dia bocor dan macam-macam lagi lah, tapi saya pendam je selama ni. Adalah bantu sikit-sikit tapi tidak membantu sepenuhnya lah untuk baik pulih rumah. Tidak mampulah saya, jadi melalui NGO Ustazah Asma ni, insyaAllah lah. Okey, subhanallah. Jadi hari ni Puan Aisyah report lah pada saya. Report. Apa yang telah Okey. Live ke ni? Minta maaf. Apa yang telah dipendam. Okey, Masya Allah. Kak nak minta maaf. Tak rajin live dengan adik. Tak apa. Dia sebenarnya orang kelakar, lucu. Tiba-tiba dia jadi formal. Okey Aisyah, tak apa. Subhanallah Kak Na. Sekarang saya nak temu ramah Kak Na. Boleh Kak Na ceritakan tentang anak-anak 8 orang tu, umur berapa, mereka belajar di mana sekarang, kemudian apa masalah yang Kak Na hadapi, dan insyaAllah sahabat Amalcare kami datang pada hari ini untuk membantu memberi keperluan yang sangat mendesak. Kedua, bagaimana kami sedang bincang untuk kelangsungan perniagaan mereka, sebab kebanyakannya cara kami sahabat Amalcare adalah kita bantu apa yang perlu dan kita bagi support, sokongan untuk kelangsungan hidup. Maksud kelangsungan hidup tu daripada perniagaan tu kita akan bantu macam mana nak memasarkan lagi. Okey, silakan Kak Na ceritakan sikit tentang latar belakang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kak Na boleh pegang ni. Okey. Terima kasih pada Ustazah Asma dan rombongan dia yang sanggup datang rumah Kak Na. Anak Kak Na semuanya 7 orang.
Tapi seorang lagi tu anak susu. Okey, dia duduk sekali ke dengan Kak Nah? Tak, dia dekat mak dia. Okey. Lepas tapi Kak Nah dia bela anak yatim seorang. Dia sekolah tahfiz sekarang. Okey, jadi memang betul lah Kak Nah menampung belanja keperluan 8 orang. 8 orang anak. 8 orang. Okey, yang pertama? Yang pertama, sekarang ni tengah kerja di Shah Alam, Batu 3, jentera berat. Okey. Dia baru kerja? Baru kerja. Dia ambil kursus jentera berat. Khusus jentera berat. Jadi macam dia handle mesin contoh. Mesin jentera berat. Itu anak sulung. Dan dia lah yang buat mesin popcorn tu. Okey, nanti kita akan pergi, kita akan tengok bagaimana kreativiti anak sulung mereka mencipta mesin popcorn. Buat sendiri mesin popcorn tu. Buat sendiri. Masya-Allah. Okey, anak kedua? Anak kedua tengah praktikal perbankan Islam. Perbankan Islam. Sedang praktikal? Sedang praktikal. Subhanallah. Yang ketiga? Ulang alik lah. Dia dekat dia. Okey. Adalah duduk rumah tapi sekarang ni tengah praktikal lah. Sedang praktikal. Okey, yang ketiga? Yang ketiga ambil teknologi makanan. Teknologi makanan. Politeknik teknologi makanan. SEM 2. Subhanallah. Alhamdulillah. Okey, yang keempat? Yang keempat tengah mendirikan SPM, Sekolah Agama Paijaras. Okey. Yang kelima? Yang kelima yang tahfiz tu. Tahfiz Baitul Aini. Alhamdulillah. Lepas tu yang keenam Sekolah Kebangsaan Kuang dengan Sekolah Agama SRI Kuang. Yang ketujuh pun Sekolah Kebangsaan Kuang dengan SRI Kuang. Yang ke-8 itulah yang anak yatim saya bela. Baitul Aini tu anak yatim. Sekarang ni 2 tahfiz. Okey, saya takut orang tak dengar. Okay. Sekarang ni 2 saya 2 tahfiz dengan tahfiz. Yang kecil. Yang nombor 5 dan yang anak yatim tu saya bela. Anak yatim tu anak saudara saya. Anak saudara, maksudnya ayah dia meninggal. Ayah dia meninggal, 4 beradik dia. Masya-Allah. Maksudnya anak yatim tu, ayah dia tu adik pada Kak Nah ke? Adik. Jadi adik-beradik 4 orang tu berpisah? Tak, mak dia bela tapi yang seorang tu yang sulung tu dia minta tanggungjawab kat kami. Oh, okey. Subhanallah. Dalam keadaan Kak Nah kurang kemampuan tetapi masih lagi sanggup menerima amanah menjaga salah seorang anak saudara yang merupakan anak yatim dengan kadar sumber pendapatan suami yang sangat banyak terjejas. Subhanallah. Kemudian dalam masa yang sama pendapatan Kak Nah meniaga mai popcorn juga terjejas. Okey, tuan-tuan puan-puan, sekarang kita akan bergerak. Kita nak tengok mesin Kak Nah. Sebenarnya minta maaf, saya dengan Kak Nah ni walaupun tak pernah jumpa tapi saya dah selalu makan popcorn dia. Ini adik saya ni, Aisyah ni. Adik-beradik kan? Okey. Aisyah ni selalu bawa balik popcorn Kak Nah ni. Jadi saya dah makan daripada tahun lepas lagi Kak Nah. Lepas tu popcorn Kak Nah ni memang bagi saya lah antara popcorn terbaik. Antara popcorn paling sedap. Dia ada popcorn yang ni caramel. Lepas tu ada popcorn pedas, crispy. Lepas tu ada popcorn ini yang biasa. Cheese. Oh, cheese. Yang biasa tu lagi. Ini popcorn cheese. Bawah tu Ustaz. Masya-Allah. Subhanallah. Jadi dan popcorn dia kalau saya boleh gambarkan gemuk-gemuk. Gebu-gebu. Subhanallah. Lepas tu sedap, rangup, berkualiti. Dan mari kita tengok. Masya-Allah, kita tengok ini mesin anak buat sendiri. Anak buat sendiri. Okey, ini mesin popcorn yang anak buat. Okey. Ini memang macam mana dia design sendiri ya? Oh, dia guna ni periuk biasa. Periuk biasa. Ni mesin elektrik. Okey. Ni untuk dapur gas. Bawah ni pakai gas. Pakai gas. Atas dia elektrik. Okey, atas dia elektrik. Okey, subhanallah. Lepas tu nanti dia berpusing kan? Okey. Macam ni nanti dia berpusing. Masya-Allah, subhanallah. Ni akak kena guna ni, kau tak orang tak dengar suara. Okey. Jadi mesin ni telah diciptakan oleh anak sulung yang memang ada maksudnya belajar dalam bidang enjin apa semua tu kan. Okey. Jadi tadi saya dah pusing rumah ni. Kalau kita tengok bahagian atap ada banyak bahagian yang bocor. Kalau kita tengok sikit bahagian atap ada banyak yang bocor. Okey, ni ada encik suami ni. Okey, subhanallah.
ada bahagian yang bocor, banyak juga. Kemudian masalah utama rumah mereka ialah anai-anai. Yang mana anak-anai telah makan, maksudnya hampir keseluruhan bahagian kayu. Dan kami tengok tadi ada beberapa bahagian kayu, terutamanya dinding rumah telah reput. Bahkan rumah ni tak besar mana kecil. Lepas tu rumah sebelah, dinding rumah Kak Na ni sebenarnya dah roboh, dah berlubang sebab anak-anak. Jadi dia hanya menumpan dinding orang sebelah. Sama juga ada beberapa bahagian yang perlu dibaiki dengan cepat. Dan ada banyak bahagian atap rumah yang bocor dan sebagainya. Jadi tadi bila kita timbang-timbang, kita bincang-bincang, mungkin kos yang diperlukan lebih kurang dalam 10,000. Sebab anak-anak memang teruk, lantai pun ada banyak yang berlubang bahagian atas tu, tetapi ditutup dengan, maksudnya kapet macam tu lah kan, kapet ditutup lah. Ni pun kalau kita berjalan, kita boleh rasa ada bahagian-bahagian yang berlubang tu. Dinding ya. Tadi dah cerita saya dinding. Sabar Aisyah. Subhanallah. Jadi kami kira-kira tadi bahagian-bahagian sebab anai dah teruk, bahagian kayu mesti dibuang. Mungkin kita cuba untuk gantikan dengan bahagian batu bata lah. Kita akan bina. Okey, kemudian Kak Na ada sebut apa keperluan untuk kembangkan perniagaan ni. Kepada sesiapa yang ingin siapa yang ingin membantu keluarga ini melalui jualan popcorn ni, insya-Allah. Saya bukan cakap saya bukan sebab saya bukan penggemar popcorn, tapi popcorn ni sebab sedap jadi suka. Kadang tempah dengan Aisyah banyak. Aisyah suka bawa balik ni, adik saya Aisyah ni kan bawa balik banyak. Okey, saya nak tanya Kak Na, resepi popcorn ni sebenarnya daripada siapa? Ada kawan yang bagi sebab simpati dengan Kak Na, sebab Kak Na tak ada kerja, jadi dia tengok Kak Na sungguh-sungguh nak belajar, dia tolong ajarkan. Masya Allah, besar pahala dia bantu Kak Na. Okey, kalau kita tengok ni untuk siapa yang ingin boleh tulis nombor telefon ni. Okey, nombor telefon untuk popcorn ni boleh order melalui 011 2386 4183. 011-2386-4183. Saya ulang lagi sekali. 011-2386-4183. Subhanallah. Aisyah Ratu Popcorn ya? Ya, saya. Okey, alhamdulillah. Muslimin muslimat sahabat sekalian, untuk projek ini kami letakkan di bawah tabung kebajikan. Melalui sahabat amal kita ada 4 tabung. Tabung pendidikan bagi orang yang susah, anak-anak belajar, kita bantu dari sudut menanggung dan menampung keperluan pengajian. Kemudian tabung yang kedua iaitu tabung kebajikan. Di sinilah yang mana kami pergi rumah ke rumah, kami turun padang untuk ziarah fakir miskin dan tengok apa keperluan dia. Dan hari ini alhamdulillah rezeki Kak Na, ya, saya pasti Kak Na seorang ibu yang gigih, kuat, dan bayangkan ya, dengan pendapatan seorang ayah daripada sumber pekerjaan bawa teksi kanan ni, tapi anak pertama berpendidikan tinggi, anak kedua juga berpendidikan tinggi, anak ketiga pun sama, ada 2 orang tahfiz. Maksudnya ibu ayah ini tidak kalah dengan ujian susah, ujian miskin, mesti memberikan yang terbaik, terutamanya bab pendidikan. Mungkin Kak Na boleh share sikit. Kalau bahagian pendidikan ni akak bersyukurlah. Akak rasa kalau tak ada pendidikan, rasanya nanti ke mana anak-anak kita pergi kan. Maksudnya keutamaan sekali pendidikan lah bagi akak. Jadi akak kerja ni pun memang untuk anak-anak, untuk belajar. Untuk niat Itu untuk nombor belajar. satu. Itu nombor satu akak. Maksudnya mungkinlah dari segi perkara lain, keperluan lain jadi nombor 2. Nombor 2. Tak makan sedap pun tak apa. Tak makan sedap ke, tak ada makanan pun akak tak sangat. Tapi kalau belajar, akak penting satu lah. Masya Allah. Supaya biar anak-anak masa depan dia tak jadi macam mak ayah dia. Bagi akak macam tu lah. Biar satu hari nanti anak-anak ni boleh berjaya dan boleh bantu orang yang susah pula. Allahu Akbar, subhanallah. Sebenarnya cita-cita Kak Na tu sangat hebat. Bila Kak Na kata sebenarnya bila Kak Na sebut jangan jadi macam ibu ayah, tapi sebenarnya semangat ibu ayah dia yang biasa ni membuatkan mereka boleh belajar. Dan bila Kak Na kata esok kalau dia hidup tak
Tak susah, dia boleh bantu pula orang Bantu susah. orang yang susah. Sebab Kak Na dah lalui hidup susah macam mana. Susah macam mana. Macam mana lapar, macam mana susah cari rezeki. Jadi kalau boleh, jadi Kak Na memahami bagaimana kehidupan orang susah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi muslimin muslimat sekalian, di bawah tabung kebajikan kita nak ada bahagian rumah kasih. Jadi bahagian rumah kasih ini kami akan membantu mana-mana rumah yang memerlukan seumpama ini. Jadi untuk projek rumah kasih bagi keluarga Kak Na, kita kira-kira tadi kita memerlukan lebih kurang dalam 10,000. Jadi kepada siapa yang nak bersama dengan kami dalam projek tabung kebajikan rumah kasih, maka boleh menyumbang melalui akaun yang dikongsikan melalui Sahabat Amal Care. Kami mohon maaf, kami tidak akan kongsikan maklumat penerima, maklumat siapa yang akan Kak Na dan sebagainya, kerana menjaga privasi keluarga, juga menjaga dari sudut keselamatan dan sebagainya. Jadi insya-Allah apa yang kita akan buat, setiap sumbangan yang disalurkan melalui Sahabat Amal Care, kami akan buktikan bahawasanya sumbangan itu sampai. InsyaAllah selepas ini, maksudnya selepas kita dah dapat sumbangan, kita akan percepatkan proses untuk baik pulih rumah ini. Bahagian anak-anak yang dah berlubang, yang dah bocor, bahagian lantai, bahagian atap yang bocor dan sebagainya, kita akan baik pulih dengan segera dan kita akan tunjukkan bukti sebelum dan juga selepas. InsyaAllah mudah-mudahan bukan Kak Na saja, tapi ramai lagi mereka yang hidup dalam keadaan dhaif, dalam keadaan memerlukan, kita boleh bantu di luar sana. Bersama-sama perjuangan ini insya-Allah kita menyantuni fakir miskin. Ini adalah tanggungjawab bersama, kerana di dunia ini kita lihat kita bantu orang fakir miskin, tapi ingatlah di akhirat kelak orang fakir miskin juga pula akan membantu kita. Kerana apa? Mereka jadi saksi rezeki yang Allah berikan kepada kita, kita kembalikan kepada orang-orang yang berhak. Kita kembalikan ke jalan yang Allah suka, Allah cintai, iaitu jalan yang mana kita membantu orang-orang yang memerlukan. Subhanallah, Allahu Akbar. Okey Kak Na, minta maaf sebab bila hujan atap rumah ni Zain, dia jadi macam bising sikit. Jadi Kak Na, untuk penutupnya, mungkin Kak Na ada apa-apa nak cakap, nak sebut, masya-Allah nak kongsikan. Akhir kata Kak Na minta mengucap terima kasih, syukur alhamdulillah yang tak terhingga kepada Ustazah Asma dan Ustazah Aisyah yang sanggup datang melawat Kak Na. Mudah-mudahan dengan Ustazah Asma dan Ustazah Aisyah datang, murahkan rezeki Kak Na akan datang. Amin. Dan membantu anak-anak Kak Na sekolah sampai berjaya. Subhanallah Kak Na, saya baru perasan, maksudnya besar ni harga dia RM4 saja. Oh, sangat murah sebenarnya Kak Na. Tak tahulah. Bagi saya dengan sebesar ini harganya RM4 sebenarnya murah dengan kualiti popcorn apa. Jadi insya-Allah bagaimana nak membantu kelangsungan ekonomi keluarga ini, kita bolehlah buat tempahan. Mungkin ada sesiapa nak letak kat kedai dia ke apa. InsyaAllah dijamin bersih, halal, berkualiti, sedap. Sebab saya tak cakap kalau saya tak makan. Saya bukan makan hari ni, saya dah makan lebih setahun lepas dah. Kalau raya memang Aisyah ni selalu bawa balik. Aisyah ni selalu cerita pasal Kak Na, anak-anaknya yang baik, anak-anaknya yang bagus, anak-anak yang solat, anak-anak yang belajar bersungguh-sungguh. Jadi insya-Allah ini sebuah keluarga yang perlu dan berbaloi untuk kita bantu. Masya-Allah. Aisyah ada Alhamdulillah, hari ini sampai juga kakak saya di rumah Kak Na. Saya sangat bersyukur pada Allah sekurang-kurangnya melalui usaha NGO iCare ni dapat membantu Kak Na dalam untuk hidup lebih selesa lah, insya-Allah. Okay, subhanallah. Terima kasih ya Aisyah. Ya. Puan Ustazah Aisyah. Ya. Kerana menjadi perantaraan ni. Ya. Sama-sama. Ni adik saya ni tu yang jadi macam minta maaf. Kami ada gelak-gelak sikit tadi. Kak Na jangan kecil hati tau. Sebab bila adik-beradik berjumpa jadi macam tu. Lepas tu Aisyah pun rapat dengan Kak Na ni. Okey, jadi sekadar itulah perkongsian kita pada petang barakah ini secara ringkas untuk memberikan berkongsi kisah
seorang ibu dan ayah yang hebat, mengharungi kisah hidup, namun tetap memberikan pendidikan yang terbaik. Jadi insya-Allah melalui Sahabat Amal Care kita akan berikan sumbangan melalui tabung kebajikan dan juga tabung pendidikan. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua. Insya-Allah Kak Na, kami mendoakan sentiasa Kak Na boleh harungi kehidupan dengan baik insya-Allah. Sekian, mohon maaf salah dan silap. Air hujan. Ini maksudnya bahagian yang bocor. Ya, air hujan menitik. Jadi insya-Allah terima kasih pada semua. Mohon maaf salah dan silap kami gurau-gurau tadi itu ya. Tak sengaja ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejap. Kita nak ni. Mungkin ada yang nak tengok. Nampak ke nombor telefon? Boleh hubungi dan buat tempahan ya. Ada 4 perisa. Ada yang biasa, ada yang karamel, ada yang pedas, ada yang cheese. Cheese pun memang sedap. InsyaAllah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah murahkan dan berkati rezeki. Alhamdulillah. Ya, bocor-bocor. Ada berapa tempat. Anak 8 orang, semua masih dalam tanggungan. Alhamdulillah. Sekian. Buat dia macam. Kan lah. Buat le.